Al-fawaid, beberapa faedah dari sudut tarbawiyah, dari sudut pendidikannya, apa yang kita dapat kutip para pelajar sekalian. Yang pertama, ayat yang kita baca tadi, ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallah, ini Allah Ta'ala sebut kepada kita nikmat Allah Azza wa Jalla. Sebab apa Tuhan guna nikmat? Ingatlah nikmat aku ke atas kamu. Kenapa Tuhan bangkit nikmat di sini? Jawabnya, kanal amru fi ghayati syiddati wal khauf. Kerana keadaan sangat gawat. Balighan ilal ghayab, kemuncak kesusahan itu berlaku. Tiba-tiba Allah Ta'ala hantar bagi tentera angin dengan malaikat. Tak berlaku pertumpahan darah yang banyak, tak berlaku. Dengan sebab angin tadi terbalik dia punya kemah, makanan dia pun masuk asir habis, kuda-kuda dia pun terbalik, yang menyebabkan puak-puak Quraisy lari balik. Kenapa kita tak nak syukur? Ingat nikmat Allah Ta'ala. Tuhan bagi kemenangan yang begitu besar kepada kita. Di saat kita begitu takut, Allah Ta'ala bagi pertolongan. Bukan setakat itu, tuan-tuan dan puan-puan. Bila tentera lagi balik, maka Nabi buat satu statement, satu kata-kata yang mukjizat. Nabi kata, al-an naghzuhum wala yaghzunana. Selepas peperangan ini, orang kafir tak akan serang lagi Madinah. Kita akan keluar berdakwah, mengajak mereka kepada Islam. Mereka lawan, kita perang. Itu penegasan dari Nabi SAW. Sampai hari ini, mukjizat itu berlaku. Tak berlaku peperangan dengan kafir di Madinah. Tu ada peperangan dengan Hajjaj, sama-sama Islam. Bukan orang kafir. Orang kafir tak masuk dah. Maka Allah peringatkan kepada kita, ingat nikmat yang besar daripada aku. Ingat nikmat yang besar daripada aku. Apa dia? Iaitulah nikmat pertolongan Allah di saat begitu gawat. Yang kedua, ayat yang sama lagi lah. Yang bagi lil muzakkir an yufassila fima zakkara bih. Tengok. Ini dari sudut uslub pendidikan. Kalau kita nak beri tazkirah kepada orang, kita kena beri biar lengkap. Sebab dia lebih memberi kesan dalam jiwa kita. Sebab itu ana suka sebelum kita pergi tazkirah mana-manalah, kat surau ke masjid ke mana, ana suka baca dulu, rujuk dulu tajuk yang berkaitan. Contohnya hari ni orang ajak kita tentang kelebihan istighfar. Maka beberapa tajuk mesti ada. Yang pertama, definisi istighfar. Yang kedua, kelebihan istighfar. Yang ketiga, kaifa, bagaimana kita nak beristighfar, bagaimana. Yang keempat, asar ataupun simar, kesan. Barulah pendengar dengar, walaupun dalam 40 minit, 30 minit, 1 jam, komprehensif kita punya perbincangan tu lengkap. Ini penting. Sebab tu dalam ayat ini Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matal iz ja'atkum junudun. Ingat nikmat aku, ketika tentera serang kamu, aku hantar mari tentera yang kamu tak nampak, hantar mari angin, ingat. Allahu akbar. Kita yang baca cerita ayat ni pun kita rasa kita rasa nampak nikmat tu sangat besar kepada para sahabat daripada ketakutan. Makanan tak cukup sampai kemenangan. Dengan pertolongan Allah tanpa ada peperangan. Dalam peperangan Uhud, ingat, sahabat sebahagiannya masih fobia. Dalam peperangan Uhud, kita ada tentera, kita ada, tapi 70 orang mati syahid. Depan Nabi, sahabat bergelimpangan syahid. Adakah dengan tentera Ahzab 10,000 akan lanyuk kita lebih daripada 70 orang? Mungkin 700 orang mati? Tak. Beberapa orang sahabat je yang kena panah, dan di kalangan kafir pun tak mati juga. Tapi apa? Tapi mereka kalah. Habis cerita. Baik. Dari sudut ilmiah pula, kita masuk dari sudut ilmiah perbincangan yang ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu sampai wa tazunnuna billahi zununa. Allah Ta'ala tujukan ayat ini kepada orang yang beriman. Jadi sebab
martabat sahabat tu berbeza-beza. Ada yang martabat tinggi, kan? Ada yang martabat biasa, yang baru masuk Islam. Jadi ada yang sangka pelik-pelik. Macam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ni orang yang tinggi, dia punya martabat sudah pasti tak akan goyah, tak akan koyak sama sekali. Maka mereka ni, sangkaan mereka Allah Ta'ala akan beri pertolongan. Tapi sahabat yang baru masuk Islam, yang duk attack kemunafikin, ada yang goyah. Betul Muhammad ni cakap besar. Nak ambil Yaman lah, ambil Parsi, ambil Rom, nak pergi buang air ke tandah pun takut. Itu macam-macam. Maka yang keempat, Izja'atkum junudun, ketika Allah Ta'ala hantar mari tentera yang tak nampak, angin dengan malaikat, kanat hadhihi rih mu'jizatul lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angin ini mukjizat, betul-betul mukjizat Nabi. Sebab apa? Ini tentera Islam di sini. Depan kita parit. Selepas parit, tentera kafir. Angin dia boleh channel dia punya laluan angin, dia tak masuk belah parit. Dia pergi belah parit ni, zoom. Wow, tabuk habis kemah. Sejuk, terbalik periuk. Tentera Islam biasa. Itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh channelkan dia punya perjalanan angin tu nak pergi mana. Allahu Akbar. Ini kalau angin tak ada tuan, dia lanyak habis tu. Orang Islam selamat, yang kafirnya pula terbalik habis dia punya kemah. Ada lagi cerita dia, nantilah. Yang kelima, izja'atkum junudun fa'arsalna alaihim riha. Mana Allah Ta'ala hantar mari tentera dia angin. Fasallata alaihim hawa farraqa syamlahum. Angin telah memisahkan tentera Ahzab. Demikianlah juga oleh kerana mereka datang kerana hawa nafsu, Allah Ta'ala hantar mari angin memisahkan mereka sendiri. Jadi dia panggil yursila ilaihi alaihim al-hawa alladhi farraqa. Ini bahasa Arab ni tuan. Hawa, al-hawa, ha, waw, ya. Dengan al-hawa'u. Tulis sikit yang boleh bahasa Arab tu. Al-hawa dengan mana hawa nafsu. Mereka berkumpul dengan sebab hawa nafsu. Nak lanyak Islam, nak kenakkan Nabi. Allah hantar mari hawa, angin yang memisahkan tentera mereka. Masya Allah, bainal hawa wal hawa. Sama juga kita kadang-kadang kita tulis bahasa Melayu, hawa, H-A-W-A belakang tu. Hawa, hawa lah. Yang tu hawa, ha, waw, ya. Yang kedua ni hawa, ha, waw, alif hamzah. Mana penulis tu? Tulis. Biar orang-orang yang tadabbur ni nampak. Masya Allah. Hawa dengan hawa. Memari dengan hawa nafsu, aku pecahkan kamu dengan hawa angin. Masya Allah. Jelah molek pada kita ni. Yang keenam, izja'atkum junudun fa'arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Ayat ini, hadhil malaikah wal musyrikuna minal ahzab qad syamilahuma ma'ad ismu al-junub. Malaikat walaupun tak nampak, angin walaupun tak nampak, mereka juga dianggap sebagai tentera. Allah Ta'ala sebut, la ya'lamu junuda rabbika illahu. Kamu tak tahu tentera Allah Ta'ala ni, kecuali Allah saja yang tahu tentera dia. Jadi tentera Allah Ta'ala pelbagai. Kadang-kadang dia hantar mari angin, ada kala malaikat, ada waktunya hayawan-hayawan kecil-kecil. Tentera Allah Ta'ala dia tak hantar hak besar-besar. Dia tak hantar gajah mari serang. Bila gajah mari serang, binatang yang paling besar, Allah hantar mari hayawan yang kecil untuk binasa. Nama dia burung ababil. Masya Allah.
Puak-puak nak zaman Nabi Musa dulu, besar kerah kepala. Allah hantar mari jarat, belalang. Belalang ni sedap ya, boleh makan. Ambil belalang, masuk dalam api, oi sedap, ngunyap-ngunyap dah. Tentera. Sebab tu ada orang tanya ulama, Qawi ini tentera Allah ke tidak? Kita kata boleh jadi, wallahu alam. Sebab kedatangan Qawi telah mampu menutup pusat-pusat hiburan, pusat maksiat, pusat judi, pusat arak, kilang, semua tutup. Termasuklah masjid tutup juga dengan sebab Qawi. Sebab kecuaian kita tak berani menutup tempat pusat maksiat, Allah mari hantar mari Qawi, dia tutup sekalian rumah ibadat kita, tempat ibadat kita. Sebab kita tidak berani untuk lawan perkara tersebut. Allahu Akbar. Tentera Allah. Yang ketujuh, wa izzaghatil absar. Allah buat gambaran, satu gambarannya jelas, mata terbeliak, ramainya. Wa balagatil qulubul hanajir, hati sampai ke halkum, mata sombak dah hati kita ni. Jawabnya anna khaufal insan, takut kita kepada tentera, takut kita kepada harimau, takut kita kepada ular, skorpion, itu dia panggil khauf at-tabi'i. La yu'addu syirkan, tidak syirik. Mu takut kau ular, syirik awak. Oh, takut pada Allah Ta'ala. Biar cerdik lah kita ni cakap. Dia panggil benda tabi'i, itu tak salah. Sama juga, tuan, saya nak minta tolong angkat barang boleh? Syirik ni. Awak kan belajar akidah, wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila minta tolong dengan Allah. Ni apa minta tolong aku? Ini kebodohan yang melampau kita bercakap macam ni. Ingat ni. Dia kata takut tabi'i tak jadi masalah. Tapi takut luar tabi'i. Macam ada orang sure kan, kalau kita nak selamat kawasan kita ni, kita kena panggil penjaga-penjaga kawasan ni. Siapa penjaga siapa ni? Siapa dia? Mana ayat Quran, mana dalil yang kata Nabi kata Allah lantik jaga kawasan, penghulu kawasan. Penjaga kawasan ni penghulu kampung kita. Rela JKK. Jadi kita pergi panggil jin pula, panggil seruan-seruan. Kita kena ingat, bila kita menyeru benda ni, bermakna pergantungan hati kita pada benda tu. Lah, yang kita panggil Pak Mat, tolong baiki rumah saya, tolong angkat barang, tolong. Kita bukan gantung hati dengan Pak Mat, kita suruh Pak Mat buat kerja, kita bagi duit dengan dia. Ini kita kena cerdik, tuan-tuan. Sebab itulah nak jaga akidah umat ni, pemikiran kita kena cerdik. Jangan label kita ni macam orang kampung, cakap yang orang kampung yang tak belajar. Orang kampung lebih cerdik kadang-kadang dalam bab ini, dalam bab tawakal pada Allah. Saya pergi tengok sahabat saya ni, anak sepupu saya, dia ni orang panggil yang juru ambil madu lebah. Saya kata tawakalmu lebih tinggi daripada kami yang belajar kitab tawakal. Dia tak payah, tak ada pakai emas, tak ada pakai apa, naik gitu je ambil lebah. Nah, orang model-model ni pakai dia punya macam apa ni, makhluk asing itu pakaian. Dia tak ada apa. Bismillah tawakal Allah. Kita kata Masya Allah. Jadi kita kena cerdik. Nak panggil orang minta tolong. Oleh kerana kita baca hadis bila minta tolong Allah, jadi mu minta tolong aku, mu syirik. Masya Allah. Saya nak buka pasti semula awak masuk orang dalam kelas ni, biar faham dia punya keadaan. Penat kita macam tu. Jadi panggil benda-benda gaib, benda yang tak nampak. Bila kita panggil, kita menyeru orang tu, bermakna pergantungan hati kita kepada dia. Tak sama dengan kita panggil tukang baiki pahit rumah kita. Biar jelas. Yang ke-8. Wa tazunnuna billahi zununa, kamu menyangka pada Allah Ta'ala dengan macam-macam sangkaan, annal makhawif, bila mari sifat takut, turbikul insan, menyebabkan kita jadi tak stabil, tak tenang. Pemikiran kita mikir macam-macam. Sebab itulah kadang-kadang bila orang terlalu berfikir, dalam tidur dia akan mimpi macam-macam. Sebab dia duk khayal benda tu. Jadi kita pun bila orang takut ni, gambaran dia sangkaan dia macam-macam. Allah Ta'ala tak tolong kita dah. Allah Ta'ala tak bela kita macam-macam. Walahanya Allah Ta'ala nak uji. Tuhan kata hunalika ubtuliyal mu'minun, diuji orang mukmin. Maka yang ke-9,
keadaan orang mukmin waktu tak stabil tu memang goyah lah. Kalau kita tengok dia macam stres ke apa, kita jangan ambil, itulah kita bagi tenangkan dia. Bila dia tak hilang benda tu, dia akan stabil balik lah kan. Iza staqarat hal arafal haqqa. Bila keadaan dah pulih balik, dia pun tenang, dia akan mikir dengan waras, dia akan mikir dengan rasional, dia akan mikir dengan cara yang baik. Yang terakhir, yang ni buka minda sikit. Buka minda, buka kalam, tulis baik. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang sebelah. Hunalika betuliyal mu'minun. Pada saat itulah diuji orang-orang yang beriman. Ubetulia, diuji. Dalam bahasa orang belajar bahasa Arab, buniyat bilil fi'l lil maf'ul. Dia panggil bina maf'ul. Ubetulia, diuji. Wal mubtali, yang menguji siapa? Allah. Kenapa Allah tak sebut ibtalaitu, aku uji kamu? La, diuji kamu. Dalam ayat ni Tuhan Allah kata di ulama tadabbur, fahuwa subhanahu fi maqamil khairi yudhifu syai'a ila nafsihi tamadduhan. Dalam bila Tuhan nak bagi benda, dia akan sebut dia. Dia kata, ya ayyuhalladzina uzkuru ni'matallahi alaikum. Ingat nikmat Allah ke atas kamu. Waktu sebut nikmat, Tuhan sebut nama dia. Nisbahkan kepada dirinya, Jalla wa Ala, Subhanahu wa Ta'ala. Dia panggil maqam tamadduh, makam pujian. Tapi di tempat Allah Ta'ala nak uji, Tuhan tak kata aku uji kamu. La, ubtulia, diuji orang mukmin. Yang menguji itu Allah juga. Yang beri rezeki pun Allah, yang beri keterangan Allah, yang beri ujian Allah. Tapi uslub yang baik Tuhan sebut pada diri dia, ni'matallahi alaikum. Tapi waktu uji Tuhan kata hunalika ubtuliyal mu'minun, orang mukmin diuji. Allahu akbar. Tuan-tuan, insya-Allah makin kita ikut tadabbur, makin terasa kemanisannya kita ilmu Al-Quran ini, insya-Allah. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Ya Allah, jadikan kami ini orang yang mencintai Al-Quran, orang yang faham Al-Quran, orang yang beramal dengan Al-Quran. Ya Rabbal Alamin, Ya Mujibas Sa'ilin, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma zidna ilma. Nabi Allah Ta'ala ajar kepada Nabi supaya minta ilmu. Kata belakang, Allahumma Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Pagi petang kita baca doa ni, dengan doa yang Nabi kita ajak. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita tambah satu lagi, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahlah kepada aku ilmu yang bermanfaat, ilmu boleh faham Al-Quran, ilmu beramal dengan Quran, ilmu berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu nak menjauhkan diri daripada khurafat dan benda-benda yang bid'ah, benda-benda mungkar dan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah 10 perbincangan kita. Mudah-mudahan manfaat sentiasa kita kutip, faedah kita kutip, manfaat kepahaman dan beramal juga kita tambah setiap hari, insya-Allah. Subhanakallah alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.